Assalamualaikum. Koma apa khabar di luar sana? Bersama Aznur 2020 untuk Koma aja. Okey, hari ini saya nak ceritakan tentang kehidupan saya sebelum saya berkahwin. Apa yang saya buat. Okey. Masa saya belum bertemu dengan suami saya yang tersayang, saya okey, mula-mula saya habis sekolah. Okey, habis sekolah saya habis dalam masa tu umur 17, habis SPM. Masa habis SPM, saya saya bagi tahu, saya dah bercerita tentang kehidupan saya di waktu kecil. Saya bekerja sebab kehidupan saya agak susah lah ya. Okey. Habis je sekolah, saya tak ada fikir panjang. Saya pun tak ada fikir nak belajar tinggi. Ya. Apa? Okey, ada uyah kacau pula. Okey. Masa tu saya umur 17. Saya tak fikir panjang sebab saya fikir kehidupan ibu bapa saya agak susah sebab mak saya tak bekerja, bapa saya seorang yang bekerja kan. Jadi agak susahlah kami adik-beradik nak menampung 10 orang. Okey. Habis 17 saya terus bekerja. Saya bekerja di mana ya? Di Kamaya. Kamaya. Okey. Di Kamaya, ingat pun. Saya dah lupa dah. Masa tu kebetulan mak saudara pun kerja di kilang. Saya kerja di kilang saja ya. Sebab habis SPM, keputusan saya cukup-cukup makan je. Saya tak, orang kata tak pandai sangat pun. Setakat lulus SPM saja. Okey. Lepas saya kerja Yamaha tu, mak saudara saya kerja situ. Jadi kebetulan ada nak pakai orang, kira temuduga terbuka lah. Saya pun dengan semangatnya pagi-pagi tu bangun, dan terus ikut mak saudara saya lah naik bas kilang lah. Nama dah kerja kilang, naik bas kilang lah. Okey. Lepas saya naik bas kilang subuh-subuh hari, sebab dia orang masuk pukul, saya ingat saya pukul berapa ya? Pukul 6.30 rasanya. Okey. Pukul 6.30 saya masuk. Saya tunggu dekat gate tu. Lepas tu barulah saya masuk temuduga. Okey, saya bekerja di situ dalam masa 3 tahun. 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih saya tak tak ingatlah berapa masa bulannya. 3 tahun lebih tu. Okey, saya 3 tahun lebih saya kerja situ. Alhamdulillah gajinya pun masa tu kalau kita gaji 600 ataupun 700 cukup kan. Itu zaman dulu, zaman 20 tahun yang lepas lah. 20 tahun 20 yelah 20 tahun yang lepas. Bayang kalau nanti 20 tahun yang lepas sekarang, saya pun dah umur 38. Masa tu saya pun masa tu 600 700 pun dah cukup banyak. Okey. Masa lepas 3 tahun tu saya masa tu ada kawan sekolah, dia pelawar saya masuk ke Kasem. Okay, saya jumpa dia balik. Masa sekolah, kawan sekolah tu dia cakap, jomlah Nurul, kita masa sekolah dulu, saya kawan-kawan panggil saya Aisyah sebab nama saya Nurul Aisyah. Okey, kawan-kawan panggil saya Aisyah. Jadi jomlah Aisyah, kita kerja Kasem sebab masa tu Kasem gajinya basicnya 1,000. Dalam otak ni pun fikir, 1,000 banyak tu. Masa tu kan, boleh lah. Lepas tu 1,000 tu basic, tapi tolak-tolak tinggal lah 800-900. Lebih kurang macam tu lah. Tu masa kerja yang Kamaya dulu.
Masa kerja kain mayang tu basic dia 300 lebih lah. Seingat saya lah. Saya agak-agak lupa dah. Dah lama dah kan. 20 tahun bayangkanlah. Lagipun ingatan saya ni pun kurang nak, orang kata kurang nak catch up kan. Okey. Lepas tu saya pun tak ada buang masa sebab otak kita fikir duit je kan. Masa tu susah fikir duit. Okey, boleh lah. Saya pun masuk. Masa tu Kasem kilang Kasem Jelapang. Kalau di Perak ni akan tahulah kilang Kasem Jelapang di mana kan. Okey, dia gaji 1,000, jadi saya pun tanpa buang masa saya pergilah. Kemudian masa tu Kasem pun temu dua terbuka. Sebab dulu kalau nak cari kerja memang susah sikit lah. Lagi kalau dia orang nak cari kerja mesti cari yang ada temu duga terbuka. Sebab kita pun takut. Sebab saya pun masa tu cukup makan saja SPM ni kan. Okay, tak apalah. Syukur Alhamdulillah lah kan dapat perusahaan macam tu. Okay. Saya pun dia orang ada bagi periksa. Saya pun tak membuang masa lagi. Teruslah dapat kerja. Itulah kerja saya masa tu. Orang kata saya kerja di Kasem tu lebih kurang dalam 8 tahun. 8 tahun saya bertahan. Sebab saya ni jenisnya kalau bekerja tak nak, orang kata tak nak banyak-banyak kerja. Saya orang kata tak nak berhenti cari lain. Sebab bila kita kerja tempat yang satu, dia akan setiap tahun naik kan. Ada bonus contohnya ada kenaikan gaji. Jadi kita fikir masa ke depan. Jadi ada Wia pula ini macam dia nak bercerita. Okey. Jadi saya pun bertahan sampai 8 tahun. Lepas 8 tahun tu lepas 8 tahun masa tu saya dah kahwin. Kalau saya dah kahwin 3 tahun lah. 3 tahun apa? Sekejap, saya kira ya. 2 tahun. Kurang saya berkahwin dengan suami saya, lebih kurang saya dah bekerja situ 5 tahun. Lebih kurang lah kalau tak silap saya. Okay. Lepas kahwin ni kenapa? Lepas kahwin tu saya bekerja lagi. Sebab lepas kita kahwin mesti nak banyak pakai duit kan. Jadi lepas saya kahwin, saya bekerja sampailah anak saya dapat anak yang ketiga, iaitu Haikal Sofi. Kan? Kan Dik? Je lah. Tak tahu pun buat tahulah Dik. Okey. Saya bekerja semua yelah saya cakap tadi kan. Okey. Saya bertahan situ sehingga anak saya Haikal tu dah anak ketiga. Jadi saya fikir-fikir, suami pun cakap kita ni dah 3 anak tapi nak upah orang doktor tinggal berapa. Rugi. Lebih baik bela sendiri. Okey, saya pun bela sendiri. Cukup tak cukup itu hanya Allah Taala je yang memberi jalannya kan. Okey. Lepas saya berhenti kerja, saya dapat anak 3. Saya tak lama daripada tu lah anak saya dah besar, lebih kurang 2 tahun. Setahun dan nak masuk 2 tahun lah. Masa tu saya fikir, saya meniaga goreng pisang. Masa tu si kecil ni tak ada lagi. Jual sate. Jual sate dah pindah sini. Okey, saya jual goreng pisang. Adalah satu tempat tu saya jual goreng pisang. Sebab apa saya berhenti jual goreng pisang? Sebab saya pindah di sini. Okey, dah pindah di sini. Masa tu kehidupan saya memang amat susah.
Bukan susah. Masa tu saya jual goreng pisang tu dah nak nombor 3. Saya baru dapat kereta. Saya dapat kereta. Itulah kereta yang daripada dulu sampai sekarang. Kereta yang saya ada sekarang, usia dia seingat saya dah 8 ataupun 9 tahun dah lah. Saya guna kereta tu. So saya ada kereta, saya buatlah bisnes menjual goreng pisang. Okey. Lepas tu saya tak jual, saya pindah di sini. Lepas tu pindah sini, barulah saya meniaga nasi lemak. Nasi lemak, bihun goreng, ketan goreng. Lepas ketan goreng, kuih muih lah. Semua saya buat tau. Buat sendiri. Kuih tu dalam 6 ataupun 7. Tapi belum ada masa. Saya tak masa tu pagi-pagi kan, anak saya pun sekolah daripada sini kan jauh. Jadi diorang pergi pun pukul 6 lebih. Sebab kena suami saya yang hantar. Hantar pagi-pagi. Bayangkan pukul 6 lebih anak saya dah terpacak dekat sekolah nun. Lebih kurang sampai sana sebelum pukul 6.30. Sebab 6.30 suami saya dah rokal. Dah rokal tu maksudnya ada meeting lah untuk diorang memulakan tugas-tugas. Sebelum memulakan tugas, diorang meeting dulu apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. Itu masalah suami saya lah, dia kerja. Okay. Sebabkan saya kesian anak-anak saya, diorang pun tak lalu. Habis pagi-pagi suami saya kena pergi, balik kesian pula. Okay. Dengan itu saya pun buat keputusan tak adalah meniaga nasi lemak. Itulah usahanya. Kemudian dah habis nasi lemak tu, masa saya meniaga nasi lemak tu, di sini ada orang kontrak daripada tolong Sindabi sini. Itu ataupun kontrak orang masuk ke Sindabi ni. Itu pun saya buat masak-masak. Masak-masak untuk diorang makan pagi, tengah hari dan malam. Sebelum diorang dapat dapur macam tu. Dapur, tempat-tempat masak, semualah. Okay. Kemudian saya dapat idea jual sate. Saya dalam hati saya nak cari duit lebih membantu suami. Masa tu saya belum buat YouTube lagi. Saya jual sate di tepi jalan lah. Di tepi jalan saya pun agak setahun lah juga saya jual di tepi jalan. Tapi sebab masa tu anak saya belum lagi masuk sekolah menengah, saya jual sate tu. Kemudian anak saya masuk menengah, dia pun balik sekolah pun petang. Anak saya pun petang balik. Kadang saya ambil 3 kali sehari. Pergi balik saya ambil. Itu jadi saya buat keputusan tak bolehlah saya nak ni, sebab terlampau letih sangat. Kalau saya meninggal di luar. Sekarang saya jual sate pakai COD lah. Siapa order saya terima, saya hantar. Senang. Ataupun sekiranya ada yang nak, tapi area Ipoh lah. Area Ipoh, Sungai Siput, Kuala Kangsar, Cemor. Kalau ada orang order nak, saya ataupun nak bakar di rumah ke, macam majlis-majlis kahwin, hari jadi, apa je lah majlis. Kalau nak sate bakar di rumah pun boleh. Okey. Macam itulah cerita saya, perjalanan saya meniaga itu, ini, macam-macam lah. Itulah sekian saja video saya bercerita sebelum saya kahwin, apa terjadi. Itulah. Kan adik? Saya akan bercerita lagi di live video. Berjumpa lagi. Okay, bye-bye. Bye.